السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلى حضرة سيدنا المرسلين وخاتم النبي سيدنا محمد بنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذرياته وأصحابه الكرام والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Khususan ila rohi Syekh Imam Tajuddin Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Atta'illah As-Sakandari وخصوصا إلى روح معلم هذا الكتاب وإلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. الشيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدا حمدا شاكرا حمدا ذاكرا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. رب زدنا علما وارزقنا فهما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang saya hormati Tuan Pengerusi serta ahli sedang kuasanya, Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Tuan-Tuan Noja, Tuan-Tuan Guru, Ustaz-Ustaz, Tuan-Tuan Haji, Puan-Puan Hajah, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana pada malam ini dengan ketentuan kudrah irada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan kita berada di sini dan dapat kita melaksanakan perintahnya dan dapat kita meneruskan muzakarah kita insya-Allah. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat pada kita dunia dan akhirat kita insya-Allah. Tuan-tuan yang berkata Allah insya-Allah kita akan meneruskan muzakarah kita. Kalau ikut tajuk lepas sudah dia sikit aja tu. Nak diulang semula ke macam mana tu? Ataupun nak masuk tajuk baru? Dia bacaan sikit je lah. Kan masuk tajuk baru tu kongsi boleh Siapa? Boleh kita masuk tajuk baru boleh? Jadi insyaAllah siapa yang ada buku, ada kitab, boleh nak rujuk pada tajuk hikmah yang ke-21. Hikmah yang ke-21 situ. Terlebih dahulu saya minta maaf silap dan salah, mana-mana yang tersilap dan salah tuan-tuan boleh betulkanlah insyaAllah. Mudah-mudahan kita dapat ilmu yang betul yang dapat kita amalkan insya-Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif, hikmah 21. Permintaanmu daripada Allah Subhanahu wa taala mengandungi pengertian. Syekh Zarruq rahmatullah alaihi berkata, berhentinya himmah pada satu tempat merupakan penghalang. Sebaliknya berusaha untuk mencari sesuatu merupakan kunci setiap kebaikan dan syarat secara ubudiyah, iaitu rasa kehambaan. Ini Syekh Zarruq rahmatullah alaihi, satu orang wali Allah Subhanahu wa taala. Dan dia kata berhentinya pada himmah, daripada kita kesungguhan dalam kita melakukan suatu perkara dan kita berhenti, itu merupakan satu penghalang untuk sampai pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa-apa amalan walaupun sedikit, kita istiqomah. Jangan kita berhenti di tengah jalan. Kalau ikut tajuk yang lepas, apabila kita telah diberi warid daripada Allah Subhanahu wa taala sesuatu kelebihan yang Allah SWT berikan pada kita, maka kita terhenti di situ. Ataupun amalan kita telah kita buat bukan lagi mata-mata kerana Allah, tetapi untuk kita memperkuatkan kelebihan yang kita dapat. Takut-takut nanti tuan-tuan, kalau dah kelebihan itu karamah ataupun dia maunah, dia akan jadi istidraj nanti. Dia menjauhkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Ajibah menambah, kemudian Ibnu Athaillah menyatakan adab kelima, iaitu meninggalkan tuntutan. Talabuka minhu ithamun lahu wa talabuka lahu ghibatun minka minhu wa talabuka li ghairi liqillati hayatika minhu wa talabuka min ghairihi liwujudi bu'dika anhu. Maksudnya permintaanmu kepada Allah Subhanahu wa taala mengandungi prasangka bahawa kamu khawatir Dia tidak memberinya kepadamu dan meminta Allah SWT mendekatkan dirimu kepadanya, berarti engkau masih berasa jauh daripadanya, dan meminta Allah SWT memberimu kedudukan dunia dan akhirat, membuktikan perasaan tidak malu kamu kepadanya, dan permintaanmu kepada yang lain selainnya membuktikan betapa jauhnya kamu daripadanya. Ini kata-kata Ibnu Athaillah dalam syairnya. Kita meminta pada dengan Allah Subhanahu wa taala sesuatu. Kita ni kan banyak doa, kan, nak itu nak ini. Kata Tok Syekh Ibnu Athaillah ni kata apa? Kalau kita meminta ni kepada Allah Subhanahu wa taala, maksudnya kita ada prasangka dengan Allah. Prasangka ni kita sangka yang Allah Subhanahu wa taala ni seolah-olah tidak pandai nak mentadbir diri kita, kan? Allah SWT tak tahu nak tadbir diri kita, seolah-olahnya gitu. Yang tahu ni kita. Kenapa yang tahu kita? Kerana kita minta itu minta ini dengan rasa bahawa permintaan kita tadi itu akan memberi kejayaan dalam kehidupan kita, kan? Kita minta kaya contohnya, kita miskin sekarang ni, kita minta kaya, maka kita rasa yang Allah SWT tak pandai nak takbir kita. Kenapa takbir aku jadi aku miskin ni? Sepatutnya aku kaya. Wah, kita pula lebih pandai daripada Allah SWT. Sebab itulah dia katakan prasangka bahawa kamu khawatir Dia tidak memberikan kepadamu. Kita rasa Allah tak berikan kita kaya tadi tu. Kalau kita susah, kita rasa Allah tak bagi kita senang. Kalau kita bodoh, Allah tak rasa, kita tak rasa yang Allah SWT bagi kita ilmu. Kita rasa macam itu, prasangka dengan Allah. Dan meminta Allah mendekatkan dirimu kepadanya. Dekatkan diri kepadanya. Dia kata berarti engkau merasa jauh dengan Allah. Selalu kita minta dengan Allah, ya Allah, dekatkanlah diriku padamu, ya Allah. Sentiasa aku ini denganmu, ya Allah. Padahal kita dah memang sentiasa dengan Allah. Kita dah sentiasa dekat dengan Allah. Allah kata aku dekat kepadamu ni lebih dekat daripada urat leher. Wah, dekat lagi Allah SWT. Kenapa nak minta dekat lagi? Kan kata ulama lah, kata ulama tuan-tuan, kenapa nak minta dekat lagi sedangkan kita telah dekat? Maknanya kita rasa kita jauh dengan Allah. Allah tu dekat, kita rasa kita jauh. Dan
Meminta Allah memberikanmu kedudukan dunia dan akhirat membuktikan perasaan tidak malu. Nak minta itu, minta ini. Dekat akhirat nak minta surga, nak minta kedudukan yang tinggi, kan? Dekat dunia ni nak minta itu, minta ini, kejayaan, kesehatan, kekayaan. Kan itu yang biasa kita minta, kan? Itu namanya kita tak malu dengan Allah. Kenapa kita tak malu dengan dia? Dan permintaanmu kepada yang selain daripadanya, ini tuan-tuan, selalulah kita ni tuan-tuan, kalau ada masalah apa-apa kita minta tolong selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan tak boleh, boleh nak minta tolong. Ulama kata 3 hari sebelum masalah kita, kita tak minta, kita 3 hari masalah kita belum berlalu masalah kita 3 hari lah, kita dah minta tolong dengan makhluk, haram hukumnya. Biarkan masalah kita tu berlalu 3 hari, kita minta tolong dengan Allah. Wasta'inu bis sabri was salah, minta tolong dengan Allah SWT itu dengan sabar. Dan kita sembahyang. Sembahyang tu bukanlah kata sembahyang tu kerana doa. Dalam sembahyang, ya Allah, aku ni tak ada duit, ya Allah. Dalam sujud kita panjang-panjang, sebab dia kata yang paling hampir manusia di sisi Allah SWT ketika sujud. Maka kita dalam sujud kita doa lah banyak-banyak. Sebab tadi kata wasta'inu bis sabri was salah, minta tolong dengan Allah SWT dengan sabar dan sembahyang. Maka dalam sembahyang lah kita sebut masalah kita. Ulama kata itu perkara yang salah dalam sembahyang. Banyak-banyak dalam sembahyang patutnya kita janganlah sebut dunia kita, janganlah sebut masalah kita dalam sembahyang, kerana itu adalah hubungan kita dengan Allah. Jangan bawa dunia. Dalam fiqh kata ketika nak sembahyang kena beritahu pada kali imam tu, dia kena beritahu makmum, kan? Sunat memberitahu makmum. Sembahyang itu adalah memisahkan antara dunia dan akhirat, kan? Sembahyang itu memisahkan antara dunia dan akhirat. Jadi kita sembahyang ni tuan-tuan, tinggalkan dunia. Jangan bawa dunia. Ini kita bawa dalam doa kita, dalam sujud panjang-panjang kita bawa. Minta itu, minta ini. Jadi itulah tuan-tuan, kan? Kealpaan kita lah, kita lupa. Baik tuan-tuan, secara lafaz at-talab, menuntut semarang atau suatu hajat kepada Allah SWT. Yang kedua, haya, sifat malu, iaitu perasaan yang mendesak seseorang supaya menghindarkan segala yang keji dan melaksanakan segala yang terpuji, iaitu haya, malu tadi. Sumbernya adalah dari hati atau jiwa yang sedar nilai diri dan percaya pada pengawasan ilahi atas gerak-geri yang menyebabkan terpeliharanya zahir dan batin daripada perbuatan yang membawa kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Zunun berkata, malu ialah wujudnya haibah dalam hati dengan perasaan menjaga maruah. Kalau tak malu tuan-tuan, buatlah apa, kan? Nabi kata kalau seorang tak malu, buatlah apa yang dia nak buat. Malu itu sebahagian daripada iman. Jangan tak malu. Kalau tak malu ni tuan-tuan, Masya Allah, kan? Buatlah apa yang nak buat. Itu yang banyak perkara mungkar yang buat sebab tak malu. Bukan tak malu dengan manusia, tak malu dengan Allah SWT. Kadang-kadang kita malu dengan manusia. Kita buat jahat, kita buat apa tuan-tuan, kita tak tunjukkan manusia. Sebab apa? Kita malu. Tapi kita lupa dengan Allah SWT yang sentiasa melihat, kan? Kita lupa. Dengan Allah tak malu, dengan manusia malu, kan? Kita simpan kita punya masalah, kita simpan kita punya maksiat, kita simpan kita punya keburukan, supaya jangan sampai manusia tahu. Tapi kita dengan Allah SWT, kita tak malu, kan? Kita buat juga. Sebab tu kata Hasan Basri, ada orang tanya dengan dia, macam mana kalau aku nak buat maksiat? Boleh, tapi jangan duduk dekat bumi Allah. Jangan makan rezeki dia. Boleh. Kalau duduk tempat lain boleh lah. Nak buat maksiat lah, tapi jangan duduk dekat apa ni, dekat bumi Allah SWT ni. Mana ada tempat lagi nak duduk? Mafhum hikmah, meminta kepada Allah SWT boleh mengurangkan sifat redha kepadanya. Ni tuan-tuan, kita minta dengan Allah, dia mengurangkan sifat redha. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita tak redha lah tu kita minta. Habis macam mana nak minta ni? Kata ud'uni astajib lakum, doalah kamu, kan? Nescaya aku akan perkenankan. Jawab istajib tu, Allah perkenankan doa kita.
Tapi macam bila kita minta, dia rasa lain pula. Macam tak redha pula. Allah dah bagi kita keadaan macam tu, kita nak minta ubah benda yang lain. Kita nak ubah minta lain. Padahal yang menguruskan kita Allah SWT. Bukan tak boleh nak doa-doa lah. Tapi sebab itulah Nabi kata doa kana huwal ibadah. Doa itu adalah ibadat. Jadi bila ibadat ni tuan-tuan, buatlah doa banyak-banyak. Tapi bukanlah kita nak mengharap dengan Allah SWT. Macam budak kecil mengharap sesuatu pada ibu dia, menangis bergoleng-goleng nakkan sesuatu, tak dapat kecewa. Gitulah kan. Budak tak dapat, minta sesuatu dengan ibu dia, menangis-nangis, bergoleng-goleng, ibu dia tak bagi, dia lari. Kan, kecewa. Bukan doa kita macam tu. Doa kita sentiasa, tu kata ibadat sentiasa istiqamah. Pak Imam daripada dulu sampai sekarang Rabbana Atina tak pernah tinggal kan, sebab istiqamah. Dia tahu doa tu ibadat. Jadi Rabbana Atina daripada dulu gitu je doa dia. Sebab istiqamah nama dia. Allah bagi ke tak bagi ke, itu hal dia kan. Doa tetap diteruskan, tak ada masalah pun kan. Ini yang kita minta selalu ni kan, dengan solat hajat dan sebagainya. Bukan kita tak boleh nak minta, tapi kita kena ubah konsep doa kita. Konsep doa kita ialah konsep doa ibadat, bukanlah permohonan yang merayu-rayu sebagai harapan, pengharapan pada Allah SWT. Jadi bila kita jadikan doa kita sebagai harapan kepada Allah SWT, kalau tak dapat, hilang harapan kan. Tapi kalau sebagai doa, dia boleh istiqamah. Barulah kata ud'uni, doa lah kamu. Sebab tu Nabi SAW, tengok doa Nabi kan banyak. Doa pakai baju, doa apa, semua doa lah kan. Nabi SAW beritahu sebaik-baik zikir ialah la ilaha illallah, sebaik-baik doa alhamdulillah. Sebaik-baik doa tu. Jadi kita nak doa apa? Kalau lah ud'uni astajib lakum, doa paling baik ialah syukur kan. Syukur. Tadi bincang-bincang dengan anak saya dalam kereta. Tak tahulah dia dapat sumber daripada mana, wallahu alam. Dia kata ada satu orang yang berdoa, hidupnya sekarang ni alhamdulillah Allah SWT beri kelapangan dalam diri dia. Doanya dia kata syukur je. Doanya syukur. Ya Allah, aku syukur dengan rezeki yang kau berikan padaku. Ya Allah, aku syukur dengan kesihatan yang kau berikan padaku. Sebab syukur itu doa yang paling baik kan. Nabi kata doa yang paling baik alhamdulillah. Syukur lah tu. Alhamdulillah tu syukur lah tu. Jadi kita doa ni tuan-tuan, syukurnya tak buat lagi, tapi minta. Tak pernah syukur tuan-tuan. Jarang kita syukur kan. Sebab tu Nabi ajar kita bangun tidur alhamdulillah kan. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Pakai baju alhamdulillahillazi kasani hadza kan. Wa razaqana min ghairi hauli minni wala quwwah. Ni tuan-tuan doa. Lepas makan alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Nabi SAW ajar, Nabi SAW ajar doa syukur semua. Itu doa syukur. Sebab dia paling baik. Bila kita doa syukur, redha kan. Kita doa syukur tu redha. Kalau kita doa meminta, minta, tak redha. Ni tuan-tuan kan, kena hati-hati dengan doa kita. Kadang makin doa kan. Memanglah orang yang paling hampir dengan Allah SWT tu orang yang berdoa kan. Apa yang Qurannya, fa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Bila hamba ku tanya tentang aku wahai Muhammad, cakap aku ni dekat. Pastajibu ni apa? Pastajibu. Rupanya kan Allah dia memperkenankan doa orang yang berdoa. Bila cerita dekat dia cerita doa. Kerana orang yang berdoa itu orang yang dekat dengan Allah. Kan? Sebab tu dia minta. Kalau jauh-jauh takkan nak minta. Kan? Tuan-tuan duduk jauh sampai sini takkan nak minta macam mana? Memanglah sekarang ada telefon, ada handset, bolehlah minta kan. Itu namanya dekat. Handset tu nampaknya jauh tapi sebenarnya dekat. Sebelah telinga je. Kan? Nampak macam jauh handset tu. Tapi itu dekat sebenarnya. Jadi bila kita jauh, kita tak minta. Sebab tu dalam ayat mengatakan kalau hambaku bertanya tentang aku, cakap aku ni dekat. Aku memperkenankan doa bagi orang yang berdoa. Maksudnya orang yang berdoa itu dekat dengan Allah. Jadi bila dia dekat dengan Allah Ta'ala ni, amalan yang paling baik ialah doa. Amalan yang paling baik
ialah doa. Sebab tu ada orang yang berzikir-zikir, banyak zikir-zikir. Saya jumpa satu orang di Batu Pahat, kan? Bila kita berdepan dengan Allah SWT ni, apa lagi nak sebut dia banyak-banyak? Oh, cerita dia kan, bila kita berdepan dengan Allah, apa lagi nak sebut dia banyak-banyak? Tetapi ada juga ahli tarekat yang sebut ribu-ribu, kan? Ribu-ribu, Allah, 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 beribu. Satu, saya jumpa satu orang kawan saya, dia berzikir la ilaha illallah satu hari 1 juta. Dahsyat tuan-tuan, satu hari 1 juta, kan? Sebab dia zikir la ilaha illallah. Sebab dia zikir la ilaha illallah. Membaca ayat Al-Quran itu lebih baik daripada tasbih dan tahmid, kan? Tetapi tidak lebih baik daripada la ilaha illallah. Membaca Quran, kan? La ilaha illallah tu lebih baik daripada membaca Quran. Sebab itulah bila Nabi Musa AS tanya dengan Allah SWT, dia kata, ya Allah, beri satu amalan yang khusus bagi aku. Maka Allah kata, la ilaha illallah. Nabi Musa AS kata, ini semua orang boleh sebut. Seolah-olah Allah SWT ini marah dia, kan? Bukanlah nak bagi tahu dengan Nabi Musa, kalau seluruh dunia ini ditimbang dengan la ilaha illallah, berat lagi la ilaha illallah. Dia amalan yang paling baik, kan? Kandungan Al-Quran keseluruhan itu ialah kandungan dia menceritakan tentang la ilaha illallah, seluruh kandungan Al-Quran. Tuan-tuan, kan, kalau kita baca semua Al-Quran tu, baliknya juga kepada asalnya la ilaha illallah. Sebab itulah bila wahyu pertama turun, dia surah Iqra, kan? Surah Alaq tu, kan, kita baca, kan? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, kan? Surah tu yang kurang 5 ayat. Lepas tu bila Nabi balik, turun lagi surah Muzammil. Lepas tu siang pun Nabi takut juga, berselimut, turun surah Mudaththir. Dah 3 surah dah tu turun. Tapi bila dia disuruh sampaikan pada orang, kenapa dia tak cakap ya ayuhan nas iqra'u bacalah, kan? Tak ada pun. Nabi tak cakap pun, wahai manusia, engkau bacalah surah Alaq ni, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kan wahyu pertama tu. Kenapa Nabi tak sampaikan wahyu tu pada masyarakat jahiliah ketika itu? Jumpa Abu Bakar, wahai Abu Bakar, Iqra. Tak ada pun. Tapi apa Nabi cakap? Sebab Nabi faham Al-Quran itu diturunkan bukan Iqra tu. Al-Quran itu diturunkan ialah la ilaha illallah. Maka Nabi pun kata apa? Ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Padahal wahyu tu kan wahyu Iqra. Selepas tu surah Muzammil, surah Mudaththir. Tapi kenapa Nabi tak sampaikan ayat Quran? Sebab la ilaha illallah tu lebih tinggi daripada Al-Quran. Tu yang zikir, banyak-banyak zikir la ilaha illallah tu. Saya jumpa tuan-tuan, satu tok guru, dia kata apa? Bila kita dah berdepan ni tuan-tuan, maka dia tak ada sebutan banyak-banyak. Sebutan banyak-banyak tak ada lagi. Maka banyakkanlah doa ketika itu. Jadi kalau kita rasa diri kita ni dekat dengan Allah SWT, kalau kita rasa, tapi memang dekat. Tapi kalau kita rasa diri kita dekat, banyakkan doa. Doalah sentiasa. Sebab tu tuan-tuan buka dalam beberapa kitab, dan ada beberapa tok guru yang menyampaikan zikir-zikir ikut martabat. Ada zikir yang martabat syariat, nak panggil martabat syariat ni tuan-tuan, zikirnya la ilaha illallah dengan jihri, dengan suara yang keras. Dari zikirnya dengan suara yang keras, dengan la ilaha illallah, lagi keras lagi bagus, kan? Orang kata gila lagi bagus. Sebab dalam hadis kata, berzikirlah kamu sebanyak-banyaknya sehingga orang-orang bodoh akan mengatakan kamu gila. Jadi kalau nampak orang zikir, orang gila berzikir tu, kita kata gila, kita yang bodoh sebenarnya, bukan dia, kan? Sebab dalam hadis kata gitu. Dan orang munafik mengatakan kamu ahli riak. Tu riak tu, zikir banyak-banyak. Orang zikir dia kata riak, munafik dalam hadis, kan? Kena hati-hati. Jadi orang nak zikir, yalah, dia tiba makam dia nak zikir, zikir sebanyak-banyaknya, kan? Jadi dia zikir, kalau dia tiba sebutan la ilaha illallah tu sebanyak-banyaknya, maka dia akan jadi
terkesan dalam hati. Sebab itulah zikir la ilaha illallah tu biasanya dia akan hentakkan dalam hati, kan? Wah, biasanya lah bila dia tarik daripada pusat sampai ke otak, tu cerita kaedah dia tu. Sebab tu tuan-tuan kalau tengok orang zikir dia pusing macam tawaf tu. La ilaha illallah gitu kan. Sebenarnya dia tarik daripada bawah naik atas, daripada atas ibu ke otak ni tertolak ke bahu kiri. Dia kata la ilaha illallah dan tak kat sini. Kat sini dah tempat istana iblis. Tu yang nak kena hentak kuat-kuat tu. Tuan-tuan kalau tengok zikir-zikir Ahmadiyah lagi kuat, lagi bagus. Kalau tuan-tuan duduk ni macam ni masjid ni, tempat Ahmadiyah punya tempat, lagi dia zikir ni bergoyang habis. Kalau papan di surau masjid papan ni kan berkeriut, dengar berkeriut dah bunyi dia. Kan dia hentaknya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ni tuan-tuan kan rasa tu kan pada kata hati. Tapi tiba martabat satu zikir tarekat dia, iaitu zikir Allah itu sir, ya, zikir sir. Lepas tu zikir hakikatnya zikir hu. Ada orang kata tak boleh zikir hu tu, mana datang dalil zikir hu? Adalah kul hu. Orang tak ada kata dalam surah Ikhlas tu kul hu, kan jelas tu. Kul tu katakan, nak cakap apa? Hu. Bacaan terusnya kul huwallahu ahad. Bacaan terusnya kul huwallahu ahad. Kan? Tapi Allah sebut apa tu? Adakah sebut katakanlah dia itu Allah? Allah tak cakap itu kan. Katakanlah dia. Siapa dia tu? Allahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sebab tu ada orang zikir hu. Huwa tu kan, hu. Sebab tu kita tengok dalam surah, dalam apa? Dalam ayat-ayat Quran, la ilaha illa hu. Kan? Allahu la ilaha illa hu. Kan surah ayat kursi tu. Kan? Sampai semua disambungkan. Jadi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kan? Tapi huwa lah tu. Tu zikir hakikatnya. Zikir makrifatnya zikir ya Allah. Ya Allah. Sebab makrifat ni orang yang kenal Allah dekat dah. Dekat ni dia sebut dari kat depan. Nak sebut apa lagi? Ada kau segitu nak sebut lagi, hu lagi nak sebut kan? Tak, ya Allah. Kan? Orang dekat depan kita minta. Kan? Dekat depan kita nak PM datang daripada jauh-jauh. PM datang jauh-jauh kan? Dekat depan kita nak apa lagi? Takkan kita nak sebut PM kan? Tak payahlah. Kan? Takkan kita nak sebut diri dia, tak payah lagi. Mintalah. Nak diperuntukkan sikit lah untuk baik raja ni. Masjid nak besarkan sikit. Gitu minta bila dah dekat. Itu namanya kita dekat. Sebab tu dia bila ayat dekat, dia cerita tentang doa. Doa yang paling baik apa? Syukur. Kan? Dan ada ulama-ulama yang cinta Rasul, dia kata ketika kita rasa diri kita dekat dengan Allah dan Allah memperkenankan doa, maka doa yang paling baik ialah kita minta supaya Allah SWT merahmati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dia katakan amalan yang paling mulia ialah selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu kita berdepan dengan Allah, doa. Nak doa apa? Doakan untuk Nabi. Apa doa untuk Nabi? Selawat. Itu yang berdepan dengan Allah baca selawat aja tu. Sekarang ni tuan-tuan tengok ulama-ulama orang selawat. Kenapa selawat? Sebab dia nak mendoakan Nabi. Selawat daripada kita ialah doa. Daripada Allah SWT ialah rahmat. Daripada malaikat untuk meningkatkan martabat Nabi SAW. Ini tuan-tuan kan. Jadi kita ni tuan-tuan sentiasa doa dengan Allah kerana Allah SWT ni sangat dekat dengan kita. Apa nak doa? Doakan Nabi. Macam mana doa Nabi? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim. Itu selawat yang paling sempurna. Dia yang paling baik sekali selawat, iaitu selawat Ibrahimiyah.
Jadi kita buat selawat Ibrahimiyah kerana apa? Kerana selawat itu tadi ada dalam sembahyang. Jadi sesuatu yang ada dalam amalan yang besar, maka selawat itu besar. Seperti mana sembahyang ba'diyah qabliyah lebih besar daripada sembahyang tahajud. Memanglah sebaik-baik sembahyang selepas fardu ialah tahajud, sembahyang malam kan. Tetapi tidak besar lagi dengan sembahyang ba'diyah qabliyah. Sebab ba'diyah qabliyah ni sentiasa dengan sembahyang fardu. Kan? Orang yang sentiasa dengan Perdana Menteri, orang yang sentiasa dengan raja, dia lebih dekat daripada orang yang sekali-sekali jumpa raja. Kan? Yang sekali-sekali jumpa raja ataupun yang jauh sikit daripada raja, dia lebih mulia daripada tu. Kan? Faham? Boleh faham kan? Begitulah sembahyang tu dia dekat dengan sembahyang fardu. Sembahyang fardu paling mulia sekali antara sembahyang. Sebab dia fardu. Lepas tu yang mengiringi dia itu yang lebih mulia. Yang selepas tu yang jauh daripada dia sikit lah. Itu sembahyang tahajud. Kan? Okey tuan-tuan, meminta kepada Allah SWT boleh mengurangkan sifat redha kepadanya dan boleh menjadikan seorang jauh daripadanya. Jauh daripada Allah SWT. Kerana apa tuan-tuan? Kerana kita rasa yang kita minta itu kerana kita rasa diri kita tadi tak sempurna. Kan? Kita rasa diri kita tak sempurna. Jadi yang tak sempurna itu sebenarnya yang menjadikan tak sempurna itu yang membuatnya lah. Yang membuat tak sempurna. Jadi sebenarnya kita mengatakan Allah SWT itu dia tidak sempurna untuk menjadikan kita. Jadi bahayanya bila kita berdoa tadi itu, kita mengharap tu boleh menjadikan seorang tu jauh daripadanya, jauh daripada Allah SWT, tak kenal Allah SWT. Kita tak kenal Allah. Justru keredaan terhadap segala qada dan qadar merupakan tanda kemantapan iman. Ni tuan-tuan, setiap kita ada qadar kita. Setiap kita ada qadar. Qadar itu apa? Ialah ketentuan yang Allah SWT telah berikan kepada kita. Yang mana Allah SWT ketika dia menciptakan qalam, maka dia seru qalam. Qalam ni bila dia seru dengan Allah SWT, menggigil dia. Menggigil qalam. Sehingga kan Allah SWT tenangkan dia. Dan Allah SWT kata, baik qalam tulis. Maka qalam pun tulis lah. Dia tulis lah semua kita punya nasib ni. Kehidupan kita ni semua dia tulis lah. Apa yang nak berlaku, apa yang akan berlaku, semua dia akan tulis. Kan? Sampailah hari kiamat nanti dia tulis semua. Tak kira lah kita ke apa, semut ke apa benda ke, semua dia tulis. Kan? Jadi sekarang ini kita menjalani takdir kita. Kita ni menjalani takdir kita. Kalau dulu takdir kita macam ni lah. Ini sekarang tuan-tuan sedang menjalankan takdir, namanya qada. Kan? Ada qada ni, mana inilah takdir kita. Sebab tu dalam pembincangan ni dia kata qada dan qadar. Jadi ulama tidak meletakkan qadar dan qada. Sebabnya qada berlaku barulah kita tahu qadar. Sebab tu qada dan qadarnya Allah SWT. Berlaku sesuatu baru kita tahu qadar kita. Bila kita beriman dengan qada dan qadar, kita redha dengan qada dan qadar, maka itulah tanda kemantapan iman. Sebab tu dia katakan termasuk dalam rukun iman. Qada dan qadar termasuk dalam rukun iman. Orang boleh percaya, boleh beriman dengan Allah SWT. Orang boleh percaya, boleh beriman dengan malaikat, nabi-nabi, rasul-rasul kitab, hari kiamat. Tapi buat qada qadar fail, gagal. Buat qada qadar gagal. Itu yang pelik tu. Cerita qada qadar gagal. Saya sampai jumpa satu pandangan manusia. Ni pandangan ni tuan-tuan terlalu sesat. Dia kata qada qadar ni tak ada. Hilang tuan-tuan. Rukun iman ni ada 5 je. Rukun iman ni ada 5. Apa dia? Beriman dengan Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat. Qada qadar tak ada. Kenapa qada qadar tak ada? Nak baik, buat baik. Kalau kita nak dapat jahat, buat jahat. Nak masuk surga, buat baik. Tak ada qada qadar. Kita laksanakan kehidupan. Pandangan ni tuan-tuan, masya-Allah. Kan? Berlaku di Batu Pahat tuan-tuan. Berlaku di Batu Pahat, menular sampai ke sekolah. Habis anak murid disesatkan semua. Anak murid disesatkan. Jenuh kita nak melayan keadaan, nak melayan anak murid lagi, nak melayan cikgu lagi. Cikgu sesatkan anak murid. Bawa ajaran sesat mana wallahu alam. Habis qada qadar tak ada. Nak berdebat dia, hari-hari nak berdebat. Kita belajar bukan nak berdebat, kita belajar nak beramal. Dia belajar nak berdebat. Jumpa kawan-kawan dia berdebat.
Jumpa kawan-kawan dia depan, semua nak bincang bab qada qadar. Padahal dia kata qada qadar tak ada. Sebabnya pendapat kita qada qadar ada. Dia nak betulkan budak-budak yang cakap yang ada qada qadar. Student juga yang bawa cikgu lah. Ini ajaran sesat, menular sampai ke sekolah, bahaya. Ini banyak berlaku di tempat kita sekarang ni. Kena hati-hati anak-anak. Sebab tu kalau anak-anak di sekolah kena semak. Jangan dibiarkan gitu je balik-balik. Kena tanya tu. Kalau di universiti-universiti tuan-tuan sekarang ni, di universiti-universiti tuan-tuan ramai anak-anak kita yang ikut Syiah. Pun nak kena tengok. Ramai ikut Syiah. Azan belum? Belum lagi. Nak kena tengok anak-anak kita balik semak keadaan mereka supaya tidak tersesat. Iktibar hikmah. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Maksudnya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, nescaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang yang menyombongkan diri daripada menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Ini perintah Allah SWT ni. Supaya Allah SWT kata, mintalah. Al-Imam Al-Baghawi berkata, Tuhan kamu berfirman, berdoalah kepadaku, dengan maksud beribadatlah kepadaku. Sebab tu dia kata, ad-doa kana huwal ibadah. Yang dimaksudkan dekat situ tuan-tuan bukan mohon. Yang dimaksudkan itu ialah beribadat. Ud'uni tadi tu, beribadatlah kepadaku. Itu kata Imam Al-Baghawi. Sebab tu nak kenakan dengan keadaan memohon tadi tu akan menjadikan kita tak redha. Jadi ayat itu bukan ayat memohon. Ayat itu adalah ayat ibadat. Dan bukan kepada yang lain. Iaitu mohon beribadat pada Allah dan bukan pada yang lain. Nescaya aku terima doa kamu, beri pahala dan keampunan. Dia kata ud'u di situ ialah ibadat. Apabila ibadat diibaratkan doa, apabila ibadat diibaratkan doa, maka Allah SWT menjadikan pemberian pahala sebagai penerimaan mustajab. Sebab tu dia kata astajib lakum. Tuan-tuan, astajib lakum, tuan-tuan di situ, kalau selalu kita kata astajib itulah penerimaan doa. Kalaulah Allah SWT kata ud'uni astajib lakum, pasti doa kita semua terima. Doa kita semua diterima. Jadi kalau Allah SWT tak terima, Allah itu bukanlah innaka la tukhliful mi'ad. Maksudnya kalau Allah tak terima, maknanya Allah ni engkar. Allah tu dia mungkir janji. Sedangkan dia dah janji tadi tu. Sebab itulah ulama kata dekat situ ialah ibadat. Maka ibadat itu tadi, setiap ibadat Allah bagi pahala. Setiap ibadat bagi pahala. Belum tentu. Tentu pergilah angkat tangan sekarang doa Allah Ta'ala. Mintalah nasi biryani ke sekarang, bukan dapat. Tapi kita doa dah dapat pahala. Doa sebab dia ibadat dapat pahala lah. Jadi dengan doa kita tadi kita dapat pahala. Sebab tu dia kata astajib lakum di situ ialah Allah SWT beri pahala, menerimanya. Mustajab tadi itu ialah pahala. Hikmah Ibn Athaillah tidaklah mengkhususkan tanpa meminta, tetapi menghendaki hambanya supaya benar-benar meminta kepada Allah SWT dengan rasa kehambaan dan berserah kepada Allah SWT dengan menyahut firman-Nya ini, iaitu ud'uni astajib lakum tadi itu. Kita menyahut seruan ayat tadi itu, maka kita berdoalah dengan Allah SWT bersungguh-sungguh. Nabi SAW pun berdoa juga, Nabi pun berdoa juga. Jadi ada satu orang ulama yang berdoa panjang-panjang, tetapi tidak berdoa minta apa pun, hanya mengangkat tangan saat tu, mana 3 jam lebih. 3 jam lebih pagi-pagi itu lepas sembahyang tahajud tu doa, minta dengan Allah Ta'ala. Sampai orang tengok takjub, tengok dia mengangkat tangan, lamanya angkat tangan. Bila tanya kau minta apa dengan Allah Ta'ala panjang-panjang ni, sampai berjam-jam ni, tak minta apa pun. Habis kau buat apa? Doa. Kau doa tapi kau tak minta apa, kan pelik. Aku minta dengan Allah Ta'ala kan, aku ni macam kurang adab lah. Allah dah bagi aku keadaan macam ni, aku minta keadaan lain. Allah Ta'ala tak pandai nak uruskan aku ke? Jadi macam mana doa? Doa lah, angkat tangan. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah sampai pagi. Doa, Ya Allah ya, sampai pagi. Ada orang yang berdoa, syukur aja. Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah ya Allah. Sebab baik doa ialah Alhamdulillah. Jadi sebab baik doa tu dia buat sampai pagi. Ada pula yang berdoa, Ya Allah,
Engkau berilah apa yang kau telah takdirkan bagi aku. Kan senang, doa juga. Tapi minta, ya Allah, kau berilah apa yang kau takdirkan bagi aku. Maknanya kita minta yang ditakdirkan. Kan tak payah kita dah susah-susah. Sebab nak menyambut seruan doa tadi tu. Ud'uni astajib lakum. Jadi kita minta gitu. Belum. Meminta atau mohon itu dapat digambarkan kepada 4. Cara meminta atau mohon. Yang pertama, meminta kepada Allah seolah-olah tohmah, iaitu mengadu dengan Allah. Itu mohon tu. Ngadu dengan Allah. Dia kata, ya Allah, aku ni susah, ya Allah. Ngadu je. Itu doa tu. Tak minta pun. Mengadu dengan Allah. Ya Allah, aku ni tak pandai. Ya Allah, aku ni malas tahajud. Ya Allah, gitu ya. Ya Allah, ya ngadu je dengan Allah Ta'ala. Yang kedua, meminta mendekatinya seolah-olah gaibnya sedangkan dia hadir. Ada orang yang minta dekat dengan Allah Ta'ala. Seolah-olah gaibnya itu. Maknanya kita seolah-olah kita ni menyatakan Allah tu jauh dengan kita. Jadi kita minta tu, minta dekat. Sebenarnya dia itu hadir. Maksudnya dia sentiasa dengan kita. Cumanya kita ni tak dapat merasai kehadiran Allah SWT. Itu kan, sebab kita tak nampak dia kan. Memanglah dari segi zahirnya kita tak nampak dia, dari segi batinnya kita nampak dia kan. Wa huwa zahir, jadi pada segi pada batin kita. Wa huwal batin, dari segi zahir kita kan. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. Allah SWT tidak boleh dilihat dengan mata, tetapi dia melihat mata-mata yang memandang kan. Kita tak boleh lihat Allah SWT dengan mata kita, tapi Nabi kata, aku melihat Tuhanku dengan hatiku kan. Melihat Tuhan tu dengan hati. Jadi kita lihat Allah SWT tu dengan hati kita, tapi tidak boleh dibayangkan. Laisa kamitslihi syai'un, Allah tak menyerupai sesuatu. Jadi kalau kita melihat dengan hati yang tidak menyerupai sesuatu, tidak boleh dibayangkan, tapi kita rasa ada, maka itulah Allah SWT kan. Itu yang dikatakan nampak makhluk lain, nampak makhluk jelas kan. Nampak Allah tak macam nampak makhluk. Begitulah kan. Dalam hati kita nampak rumah, nampaklah rumah kan. Sebab dia makhluk, nampaklah bentuk rumah. Tapi Allah SWT Khalik tak macam tu, tak berbentuk kan. Jadi kita nampaklah. Kalau tak nampak juga, wa kana fi hadhihi dunya a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adalla sabila. Dekat dunia ni buta, besok ke akhirat pun buta, sesat dan tak ada jalan-jalan sesat tu. Sebab bal adall, dia apa? Wa adalla sabila, sesat jalan besok. Kan? Jangan sampai tak nampak Allah SWT tu. Maknanya tak merasai sedikit pun Allah Ta'ala tu kan. Jadi kita tak rasa, itu semayang hayal. Dia semayang tak merasai Allah, dia tak nampak tak kan. Jadi tak rasa, dia sesat, tak nampak. Yang ketiga, meminta untuk tujuan yang lain, tiada kurangnya perasaan malu diri, minta yang lain kan. Dah ada benda yang ada tu pun tak syukur, nak minta yang lain pula. Itu tandanya kurang kita punya perasaan malu diri. Mana tak malu dengan Allah SWT, tak malu dengan Allah. Yang keempat, meminta sebagai tanda jauh dirimu daripada Allah kan. Kita minta tu, itu tanda diri kita jauh dengan Allah. Dah dekat ni tuan-tuan kan, bila wajah tuat hiya lillazi fataras samawati wal ard kan. Masa itu tuan-tuan kita berdepan, menghalakan wajah dengan wajah pada Allah Subhanahu wa taala. Kan selalu kita sembahyang itu, wajah tuat hiya lillazi kan, kita menghalakan wajah dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan sembahyang aja, ketika mana-mana pun kan. Ketika kita berdepan mana-mana kita jalan ni pun, tengok sana, tengok atas, tengok semua tu, fa aina matwallu fathamma wajhullah. Mana saja kau menghadap, di situlah wajah Allah SWT jelas. Jadi tuan-tuan, kita ni insya-Allah azan jadi setakat itu sajalah tuan-tuan. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang kita muzakarakan bermanfaat untuk kita dunia akhirat, yang mana kita dapat amal dan kita dapat sampaikan pada yang lain insya-Allah. Pada tuan-tuan saya minta maaf silap dan salah, yang baik daripada Allah SWT, yang daripada kelemahan saya. Mudah-mudahan Allah SWT ampunkan segala kesilapan kita semua insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.